Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, bila kita duduk mendengar percakapan-percakapan yang baik, maka kita kena betulkan niat kita. Niat kita ialah kerana perintah Allah dan hanya nak buat Allah suka. Kita duduk dalam majlis ini. Siapa yang nak bagi faham kepada kita bukan orang yang bagi ceramah. Yang nak bagi faham pada kita ialah Allah. Orang yang berceramah tu, dia juga makhluk yang dia tak ada kuasa nak bagi faham. Ada orang yang duduk majlis, dia keluar, dia bermajlis, dia tak tahu apa. Dia tak apa orang tu cakap, dia tak faham. Kerana Allah tak bagi dia faham. Jadi yang bagi faham kita, bila kita duduk majlis agama ni, ialah Allah. Kita semua silap. Kita ingat orang bagi faham, tuan guru bagi faham, ustaz bagi faham. Sebenarnya tak ada siapa boleh bagi kita faham melainkan Allah. Ini semua berkait dengan kalimat La ilaha illallah. Tiada yang bagi faham melainkan Allah. Tapi satu orang kafir duduk majlis Nabi, dia tak faham. Bila dia bangun dari majlis, dia kata apa yang Nabi cakap. Kenapa dia tak faham? Dia kafir. Allah tak bagi dia faham. Nah, Allah dinding dia dengan Quran. Begitu je siapa saja. Kalau kita baca Quran, kita baca kitab, apa saja, benda-benda ni tak boleh difaham kalau Allah tak bagi faham. Bertahun kita duduk majlis tu, bertahun-tahun. Kalau Allah tak bagi kita faham, kita takkan faham. Apa tanda kita faham? Kita amal lah. Kalau kita kata faham tapi kita tak amal, itu bukan faham. Kita sangka je kita faham. Jadi Allah SWT bagi kita faham yang benar sebagai benar, yang tak benar sebagai tak benar. Inilah orang yang dikatakan orang yang diberi faham, orang yang bijaksana. Yang benar sebagai benar, yang tak benar sebagai tak benar. Orang yang tak ada bagi faham ni, orang yang faham tak benar jadi benar, benar jadi tak benar. Jadi ada doa dia tu, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Jadi bukan kita duduk majlis mana kita boleh faham. Walau kita duduk dengan penuh tumpuan, yang bagi faham ialah Allah. Jadi Rashidi dia tak faham. Bukan sebab ni, apa sebab Allah tak bagi dia faham. Kenapa Allah tak bagi dia faham? Dia iman pada Allah lemah. Makin lemah iman kita, makin tak faham. Dia faham ni Allah yang bagi, dan Allah bagi faham pada hati yang ada dia, hati yang ada kalimah di dalam. Jadi bukan banyak baca. Macam Dr. Mahathir banyak baca, mana-mana buku baca je.
Banyak baca bukan maknanya boleh faham. Kalau Allah tak bagi faham. Jadi kita jangan banyak sangat baca. Kena banyak iman. Kita kena banyak iman, sikit dah boleh faham. Dan Allah, bila kita banyak iman dan kita dekat dengan Allah, orang tak faham, kita faham. Jadi orang tu bila duduk majlis kita, dia tak faham bayan kita tu terlampau tinggi bagi dia. Tinggi apa? Bukan tinggi apa? Tinggi iman dia tu rendah sangat. Jadi dia tak boleh nak tangkap. Jadi dia mendengar aje lah. Jadi kita sebenarnya kalau kita nak dapat kebaikan yang banyak daripada Quran, daripada apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kita kena buat diri kita tu bersedia untuk memahaminya. Untuk itu kita kena usaha iman. Ini orang tak faham. Orang ingat buka kitab boleh faham. Nah, banyak baca kitab, banyak faham. Banyak baca, membaca. Orang bukan Islam tu dia baca apa yang dia faham. Kalau dia faham betul, takkanlah huru hara dia. Orang tak faham ni, dia akan buat kerja, buat benda salah tau. Kesan daripada salah, huru hara tau. Dan tak bahagia. Dunia hari ni huru hara sebab yang menerajunya Allah bagi pada orang yang tak beriman kan. Orang tak beriman meneraju dunia sekarang. Yang Islam pun iman tak ada. Orang Islam ada. Orang Islam saja, iman pun tak ada. Jadi Allah bagi pada orang yang tidak beriman. Jadi mereka ni memang tak boleh faham lah. Apa pun tak faham. Jadi mereka buat ikut suka dia, ikut faham dia. Huru-hara lah. Jadi dunia akan jadi aman apabila Allah bagi orang yang faham. Itu orang beriman yang kuat jadi ketua. Tapi orangnya tak ada. Masalahnya kenapa Allah tak bagi? Sebab tak ada di kalangan orang Islam ni yang kuat iman. Mana nak bagi? Manusia sendiri, orang Islam tak buat usaha atas iman. Seluruh dunia tak ada usaha atas iman. Bolehkah lahir orang Islam yang iman kuat? Tahu kamu tak boleh. Kenapa kamu tak buat? Kalau saya tanya kamu, boleh ke lahir orang Islam yang beriman kuat? Jika orang Islam usaha atas iman pun tak tahu. Kalau ditanya orang Islam, apa usaha untuk kuatkan iman? Tak tahu. Agak-agak. Mereka agak-agak apa? Nak kuatkan iman, banyak baca Quran, banyak semayang. Itu je lah jawapannya. Jemaah tabligh tambah lagi, banyak keluar. Orang jemaah tabligh yang dapat coronavirus sekarang, banyak keluar jalan Allah. Untuk apa? Tak buat kerja. Benda yang pergi bukan buat kerja mengajak manusia kepada Allah, keluar, dan tak buat kerja mengajak manusia Allah, dipanggil keluar jalan Allah. Dia kalau keluar untuk buat kerja mengajak manusia kepada Allah, baru namanya keluar jalan Allah. Apa dia mengajak manusia kepada Allah? Mengajak yang belum mengucap kalimah supaya mengucap kalimah, dan mengingatkan orang yang dah mengucap kalimah akan maksud kalimah, dan ajak dia taat. Perintah pertama dia kena taat. Lepas dia mengucap, kena buat kerja. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua, dia kena sembahyang. Itu baru nama keluar jalan Allah. Ini tak. Keluar jalan Allah dia jalan-jalan, cari masjid lah. Lepas tu buat amal masjid, duduk, sembahyang, zikir, baca Quran, dengar ceramah. Mana iman boleh kuat? Jadi orang tabligh merasa iman kuat, berpakaianlah macam orang iman kuat. Macam Rasidi balik 4 bulan dulu daripada India, Pakistan.
Selama dia 4 bulan tu, 2 bulan lebih sakit. Rashidi. Bangladesh, di India sakit. Boleh orang sakit 4 bulan lebih tu dapat iman kuat. Dah lah tak buat kerja betul. Siapa bagi dia sakit? Siapa bagi Rashidi sakit? Kenapa Allah bagi sakit? Tanya saya. Rashidi, kenapa Allah bagi kau sakit? Tentu banyak dosa kan. Cerit, berit, apa lagi kau dapat? Batuk sampai tak boleh duduk bayan lah. Nah, terbaring aja Rashidi. Lepas habis 4 bulan, dia pun balik. Pakai jubah, serban, ikat tepi dengan kain atas dia, dengan miswak, kasut dia yang macam Sinbad. Dengan tongkat dia, full pakaian dia sunnah. Pakaian full sunnah ni nak menunjuk pada orang. Orang berpakaian biasa niat dia bukan untuk suka ke Allah, melainkan orang yang beriman ni. Kalau orang biasa ni berpakaian ni untuk tunjuk orang, tak ada untuk suka ke Allah. Ada pakai baju raya lawa, nak suka ke Allah, tak ada. Pakai baju hai-hai, perempuan ke lelaki? Perempuan lagi lah. Perempuan pakai baju lawa-lawa nak tunjuk kat lelaki. Dia suka lelaki usik dia, tapi dia tak boleh diusik. Perempuan dia tak boleh diusik lah. Kalau diusik, dia akan charge sexual harassment. Tapi dia suka bergaya untuk diusik. Buka dada dia, nampakkan buah dada dia, pakai ketat sana, ketat sini, sampai lelaki tengok keluar air liur dia. Dia suka tu. Lepas tu orang lelaki tu usik dia lah. Dia suka tu. Tapi tak suka kalau pegang dia, tak apa. Dia tak mau. Dia akan charge sexual harassment. Tapi hati dia nak lawa, berpakaian cantik untuk tunjuk kat lelaki. Artis-artis semua tu. Sekarang ni dia orang dah terpaksa pakai tudung. Itu pun lawa je tudung dia. Mahal-mahal, gaya. Dulu tak. Sekarang dia orang dah terpaksa tengok dia semua banyak bertudung. Artis. Jadi mereka semua berpakaian untuk tunjukkan kat orang. Jadi berpakaian sunnah ni macam Rashidi balik babat, bukan nak suka kat orang, nak tunjuk kat orang yang dia orang lama, orang agama lah. Jadi kita jangan percaya sangat dengan orang yang banyak pakaian lebih-lebih ni. Orang yang pakaian lebih-lebih ni diragui. Dia bukan ikhlas berpakaian. Tak ada orang berpakaian hari ni nak suka ke Allah. Tanya, semayang pun tak boleh suka ke Allah. Keluar jalan Allah tak boleh keluar suka ke Allah. Dakwah tak mau buat, pakaian aja nak. Dakwah tak nak buat. Semayang lebih kurang ni sebab nak nampak kan. Dakwah tak nak buat ni. Kalau dia nak suka ke Allah, mesti dakwah dia buat. Dakwah ni kerja yang paling Allah suka, dia tak buat. Dia suka pakaian aja. Pakaian macam Nabi, macam Rashidi baru balik 4 bulan tu. Baru dia ikut saya, dah lama tu saya ajar dia, kau ni pakaian apa? Dah mula dia pakaian lebih kurang. Kawan dia kata kau ni dah sesat. Kawan dia perlis, dah sudah lemah. Jadi Rashidi tak tahu apa dia sebenarnya. Dia ikut orang, dia tengok orang semua keluar 4 bulan balik jubah, serban. Maka di India, Pakistan tu sibuk ranjang beli buat baju jubah lah, sana murah dengan kurta dia. Dah jadi Pakistan pula. Serban. Jadi larislah berniaga tu kat Caribbean tu. Berniaga apa? Tasbih, rupiah, serban. Serban pula macam-macam ela lah. 7 hasta punya, berapa hasta punya. Jadi 4 bulan tu habis kat pasar. Supaya dapat baju lawa untuk tunjuk kat orang. Dulu dia tak pakai jubah, dia pakai baru baju
yang apa berjenama apa ni, untuk tunjuk kawang je. Jadi hari ini bertukar pakaian ni sebenarnya bukan perkara pertama patut dibuat oleh sesiapa yang nak buat usaha agama. Bukan bertukar pakaian, tapi apa yang berlaku sebab dia yang tak bertukar, dia nak bertukar pakaian dia supaya nak menipu manusia lain. Jadi apabila dia berpakaian agama, dia buat amal buruk, orang kata apa kau ni? Dah nama buruk pula. Lepas tu dia berpakaian buruk, bila dia nak marah, aku kalau tak ingat lah aku buat dakwah, aku dah lama marah. Aku penampar dah. Itu semua bukan iman. Jadi yang nak ditukar mula-mula bukan pakaian. Yang silapnya arkam, tabligh, semua pakaian. Jemaah tabligh, arkam, semua mulakan dengan menukar pakaian. Pertama sekali bila dia pergi tempat arkam tu, orang semua, wish, arkam dia punya rupa, dah tak ada wali lagi dah daripada dia. Sama lah dengan tabligh, hanya tabligh putih, arkam hijau. Ini semua usaha tak tahu apa yang utama. Kerana orang Islam ni tak tahu bagaimana nak buat iman dia kuat. Itu sebab dia tak buat. Rashidi dia tak tahu masa dia keluar 4 bulan macam dia ingat orang tabligh kata nak kuatkan iman keluar. Dia tak faham nak kuatkan iman kena buat kerja Nabi. Kena buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan. Dia tak tahu. Tak ada siapa bagi tahu pun. Mana dia nak tahu? Yang Maulana di India, Pakistan, dia tak bagi tahu. Hanya bayan je. Dia orang pergi sana dengan bayan, keluar 2-3 hari kat markas, keluar. Adalah satu amir dia letak. Amir orang India. Bukannya mengajar. Dia adalah orang lama dia tunjuk supaya orang India, dia ada orang dia kan. 1-2 orang je ikut bawa dia. Siapa-siapalah. Apa yang dia orang tu belajar? 5-6 orang daripada Malaysia, 1-2 India. India tu jadi amir. Dia ajar apa? Ajarlah adab makan, tidur, itu je lah. Agama pun tak belajar. Lepas tu habis 4 bulan nak pakaian macam wali, macam Rashidi. Bodohnya. Tak ada siapa bagi tahu dia. Dia pun ikut semua orang. Dari Perlis, Rashidi budak muda betul. Duduk dekat saya, saya tengok Rashidi ni dah bergaya betul. Saya diam je kan. Saya syura, dia pun suka duduk dengan syura. Ada orang Perlis tu tunjuk ini syura Malaysia. Bangga Rashidi. Jadi dia macam mana nak dekat dengan syura Malaysia supaya aku pun jadi besar juga. Dia besar dan bergaya. Dia cakap apa? Amir Sab ni syura yang digeruni dan kaya, dia kata. Rashid. Dia nak jadi itulah. Jadi nak jadi, dia tak boleh jadi. Nak jadi dia mesti dekat dengan saya supaya dia juga jadi digeruni dan kaya. Sampai hari ni tak jadi. Jadi tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala mau mula-mula kita tukar bukan pakaian. Saya pun tak faham. Kerana orang tua-tua jemaah tabligh mungkin bagi tahu ini bukan perkara pertama nak ditukar. Dalam 6 prinsip dan tu mana ada nombor 1 tukar pakaian ada. Yang pertama ialah iman. Tapi macam mana nak iman kuat tak tahu. Yang kedua semayang. Yang ketiga ilmu zikir. Yang keempat ikram muslimin. Yang keenam, yang kelima apa dia? Ilmu zikir, ikram muslimin, ikhlas niat. Dan yang keenam dakwah tabligh. Apa macam-macam nombor 6. Jadi mana ada pakaiannya? Yang nak ditukar mula. Yang nak ditukar mula-mula ialah iman. Tapi macam mana iman nak tukar yang tak tahu. Jadi jalan ceritanya dalam tabligh nak dapat 6-6 ini kena keluar. Last. Nak dapat 6-6 ni kena keluar. Keluar lah.
Lepas tu tak dapat. Satu orang keluar, orang mewat 3 hari. Mana Yusuf tanya dia, kamu dapat apa? Saya dapat 6 perkara. Mana Yusuf mengeluh, saya 1 perkara belum dapat. Itu menunjuk dia faham. Baru tak dapat dia. Dia pun tak dapat 6 perkara. Makna iman tak dapat lagi. Macam mana tuan? Orang macam dia mengeluh, saya 1 pun belum. Susah kan? Dia orang pening kepala. Apa nak buat? Jadi untuk dapat iman kuat ni, kena buat kerja. Yang ini yang tak tahu. Kerja seperti Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Apa kerja Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul? Mengajak manusia kepada Allah. Apa makna mengajak manusia? Mengajak manusia yang mengucapkan kalimah. Siapa? Yang tak mengucap. Yang dah mengucap, diingatkan tentang kalimah kan, dia ajak untuk taat. Yang pertama, kena buat kerja ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar dan jaga solat. Ini 1-2 yang penting lah. Itu pun tak buat, takkan nak ajak yang lain pula. Kerja ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Dan kalau kita ajak dia, kalau jemaah tabligh tu, yang pertama iman, yang kedua semayang. Jadi untuk iman tu nak ajak buat kerja apa? Dia tak tahu. Keluar. Itu tak kena. Sebab dia tak faham Quran tu. Jadi bila kita meneraju usaha agama, Quran tak faham, habislah, caca marba je. Asy'ari tu tak faham Quran. Apa tanda dia faham Quran? Ulama-ulama tabligh mana tafsir Quran? Jadi bila kita tak faham Quran, kita meneraju kerja agama, tak jadi. Satu orang yang meneraju kerja agama, yang pertama syarat dia, bukan saja nak jadi ketua negara. Nak meneraju kerja agama, syarat pertama faham Quran. Kalau kita tanya ni, banyak maulana ni, yang mana satu faham Quran? Kalau kau faham Quran, tulislah tafsir. Kalau kau tak ada tulis tafsir, maknanya kau tak faham. Yang adanya kat dunia ni yang hafiz Quran, itu je. Hafiz Quran dah dianggap sebagai tinggi. Tapi sebenarnya hafiz Quran tak tinggi. Hafiz Quran dengan baca Quran tu bezanya, satu nampak, satu tak nampak. Yang tingginya faham Quran dan amal Quran seperti mana yang Allah mahu Nabi buat. Ini tak ada orang Islam. Jadi seluruh orang Islam ni tak tahu kerja macam mana iman nak kuat. Dan tak buatlah bila tak faham. Bila tak buat dan tak dapatlah. Jadi di seluruh dunia ni, orang yang beriman tinggi dan beramal soleh tak ada. Jadi macam mana Allah nak bagi orang Islam meneraju dunia ni? Sedangkan Allah menjanjikan bagi orang yang beriman, beramal soleh, kami janjikan mereka kuasa pemerintahan di bumi. Nak bagi kuasa macam mana? Jadi orang Islam nak kuasa, syarat untuk dapat kuasa tak ada. Tak adalah bagi. Hari ni nak dapat kuasa pemerintahan di bumi tu, kena jadi orang beriman dan beramal soleh. Tahu tak orang beriman dan beramal soleh? Orang Islam hari ni itu pun dia tak tahu. Kerana kerja untuk jadi beriman beramal soleh tak tahu. Dan tak buat. Dan tak dapatlah. Dan apa jadi dunia ni? Diketuai oleh orang yang tak beriman dan tak beramal soleh. Huru-hara lah. Ini dunia huru-hara. Salah siapa? Salah orang Islam. Salah Pendi. Salah Sufian. Salah semua orang Islam. Sufian tak mengaku dia salah. Saya tak salah. Orang beriman beramal soleh boleh orang lain. Saya tak payah. Saya tak salah, saya tak salah. Semua tak salah. Jadi semua orang Islam yang tak buat usaha menjadi orang beriman beramal soleh, seluruh dunia ni buat kesalahan besar. Akibat tidak ada orang Islam yang beriman beramal soleh untuk Allah pilih dia jadi ketua seluruh manusia, manusia dilanda malapetaka, huru-hara. Dan termasuklah coronavirus datang. Kerana orang dunia semua berdosa. Kerana orang Islam yang sepatut jadi ketua tak ada. Azri sibuk dengan ladang dia, sana sibuk dengan lembu dia, sana sibuk dengan berniaga dia, sana sibuk dengan ini.
Semua sibuk dengan dunia. Tak ada siapa orang Islam yang sibuk untuk jadi orang beriman, beramal soleh, buat kerja Nabi. Tak ada. Jadi apabila tak ada, siapa yang nak dipilih jadi tu? Siapa yang jadi iman kuat? Jadi di dunia ni tak ada orang lah. Yang ketuanya Allah bagi pada orang kafir sebab dia bijak menipu. Jadi kemudian kita komplain semua. Macam Rasidi, tukang komplain. Tak habis-habis dengar cakap dia, komplain. Macam dia bagus betul. Orang boleh komplain ni sepatutnya orang bagus kan? Ini tak, dia pun tak bagus, komplain dia. Tak boleh percaya dan tak mesak. Macam dia boleh dipercaya. Cakap dia, tak boleh percaya dia orang tu. Dia orang tu semua buruk punya. Macam dia baik lah. Tak salah cakap macam tu. Cakap lah, ni semua salah saya. Semua keburukan kat dunia ni datang hari ni semua sebab saya tak buat kerja jadi orang beriman beramal soleh. Kenapa pula saya salah? Orang lain lah punya kerja tu, bukan orang lain. Dah dapat kerja ni, dah dapat dah kerja beriman. Rashidi buat touch and go, salah lagi tak? Dia salah pertama tak buat, dah tahu, dah tak buat, dua kali salah. Yang patut dipukul kerana dunia ni wahara orang yang buat kerja ni tak buat betul-betul. Macam Pendi, macam Supian, dia ni kena pukul sebab dia dua kali salah. Supian, Pendi ni patut dihumban dalam api, dua kali salah. Sebab dah tahu usaha tak buat betul-betul. Hanzalah kena humban. Bukannya dia betul, dia dua kali salah. Orang yang tak tahu tu satu kali salah. Yang tahu tak buat, dua kali salah. Astagfirullah. Tapi dia orang semua tak mengaku salah. Dia mengaku yang tak buat usaha tu macam orang biasa Islam tak buat usaha. Dia buat usaha main-main, tak buat betul-betul, tu tak salah. Mana nak jadi orang beriman beramal soleh? Saya suruh keluar 4 bulan tak nak, saya suruh tu tak nak. Rashidi sekarang dia tak ada kerja suri rumah tangga, basuh baju anak-anak dia. Sebab dia banyak masa, dia boleh buat gas 2-3 kali. Saya nak suruh dia tak pandai kan nak tahu boleh nak buat gas. Dia tak tahu sendiri, dah kena semua order. Umur dia berapa lama dia dah buat usaha ni. Dia tahu sendirilah bila dia nak buat. Itu baru dia betul-betul nak. Kalau saya aturkan kau gas hari ni, itu belum orang betul-betul nak. Saya buatkan ni sebab mesyuarat saya, bukan nak sangat. Betul tak? Jadi macam Rashidi tak payah letak mesyuarat, kena buat gas lah masa ada. Ni tak pilih untuk buat kerja lain. Sebab dia tak diputuskan kan, dia gas pagi je macam saya. Lepas tu dia buat apa? Saya menulis Quran. Lepas tu dia buat apa, saya buat. Itu yang maknanya dia tak betul-betul mau. Anjala 10.30 dia gas, sebab dia diputuskan. Itu tak ada. Kalau tak diputuskan, dia tak ada. Dia tak mesyuarat, saya tak ada. Tak betul-betul. Nah, ini yang buat gas. Saya pula kena mesyuaratkan. Kau jangan banyak sangat gas. 3-4 kali. 3-4 kali tak boleh ambil sah. Saya kena 6 kali. Tak boleh, saya bilang. Bergaduh pula dengan saya. Itu baru yang betul-betul nak beriman betul. Saya menahan dia sebab dah terlampau gairah sangat buat kerja Muhammad SAW. Kalau yang kena masih dimesyuaratkan tu belum lagi tu. Ya tak? Jadi tuan yang mulia, hari ni orang Islam dia tak buat kerja ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Itu kerja Nabi. Dan dengan cara Nabi, dengan niat buat suka. Sebab itu tak ada orang yang mencapai tahap. Jadi dunia semua huru-hara kerana kesalahan kita. Jadi saya seorang bangun untuk saya tidak disalahkan oleh Allah. Kenapa engkau nasuha tak buat? Kalau saya tak buat, saya akan salah juga. Jadi saya tak mau jadi orang yang salah di sisi Allah. Saya itu Allah sayang saya. Saya sanggup, walaupun saya doktor, profesor, saya sanggup untuk sukakan Allah. Kerana Allah buat baik banyak pada saya. Kamu tak sayang Allah, sebab itulah tak mau buat baik kat dia. Tahu minta aja. Buat Allah suka tak ada. Buat kau suka je. Macam mana nak jadi Allah suka? Bodoh punya orang. Okey guys.